Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Kementerian Komunikasi komited sampaikan dasar dan inisiatif kerajaan serta tangani maklumat palsu. Langsung bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kerajaan akan membuat kajian mengenai cadangan pembinaan persimpangan atau laluan masuk yang baharu ke Pekan Selangau dari Lebuh Raya Pen Borneo. Ia akan dilaksanakan sebelum 2025. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kajian mengenai perkara tersebut perlu kerana persimpangan masuk sedia ada agak jauh dari lokaliti Pekan Selangau ketika ini. Sebab itu saya telah cadangkan kepada JKA untuk mengkaji semula exit daripada Pen Borneo Highway masuk ke Pekan Selangau. Bermakna dia ada certain rules dari sudut highway, Pen Borneo Highway, dan pihak JKA akan membuat kajian bagaimana untuk kita membenarkan exit daripada Pen Borneo Highway terus masuk ke Pekan Selangau, keluar di jalan yang ada sekarang. Premier memberitahu Pekan Selangau merupakan lokasi penting sebagai kawasan rehat pengguna lebuh raya Pen Borneo. Justru cadangan tersebut akan merancakkan lagi aktiviti ekonomi di pekan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Pejabat Daerah Selangau hari ini. Terdahulu, Datuk Petinggi Abang Johari merasmikan Selangau Riverfront dan Pejabat Daerah Selangau yang baharu. Selangau Riverfront merupakan projek rakyat yang diumumkan Premier pada 2018. Melibatkan kos RM5 juta. Projek itu siap pada Jun tahun lepas. Manakala bangunan baharu Pejabat Daerah Selangau dibina dengan kos RM5 juta siap pada Mei 2021. Kementerian Komunikasi menerusi jabatan serta agensi di bawah seliaannya komited dalam memperkukuhkan penyampaian dasar serta inisiatif kerajaan kepada rakyat. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata ini termasuk menangani maklumat palsu serta isu-isu sensitif agar tidak menjadi ancaman kepada keharmonian negara. Beliau berkata penyebaran maklumat palsu terutamanya berkaitan isu-isu sensitif perlu ditangani dengan cepat dan berkesan agar tidak terus menular serta berpotensi untuk menjejaskan keharmonian rakyat. Justru ia perlu diurus dengan baik menerusi kerjasama dengan kementerian atau agensi berkaitan. We make sure that some sensitive issue, especially when this is a lot of misinformation within, inside the news, inside the stories, how do we cue it off and educate the people, explain it to the people in an effective way so that we can cue off the issue quickly so that we can maintain the harmony and peace in the society. I think that is what our focus in the way forward. Pada masa sama, beliau mahu semua jabatan serta agensi di bawah Kementerian Komunikasi lebih proaktif dalam membantu kementerian lain mempromosi inisiatif atau program-program yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi libat urus ketua-ketua jabatan Kementerian Komunikasi di Kuching. Usahawan serta syarikat korporat di negeri ini diseru tampil memberikan bantuan dan biasiswa pendidikan kepada anak-anak Sarawak. Pengerusi kumpulan Hawk Bank, Datuk Toh Chew Hawk, antara contoh usahawan terkemuka yang ada menyalurkan bantuan biasiswa kepada pelajar menerusi Yayasan Lihua. Naib Chancellor Universiti Teknologi Sarawak UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata sejak diperkenalkan pada tahun 2016, yayasan itu telah pun memberikan biasiswa kepada 118 pelajar dengan jumlah terkumpul biasiswa setakat ini berjumlah 1.2 juta ringgit. So Datuk Toh serves as a role model, showcasing how successful entrepreneur can contribute to the young Sarawak generation and support them without any binding agreement. Dia bagi free tau, tak ada kontrak apa-apa pun.
Profesor Datuk Dr. Khairuddin berkata demikian pada Majlis Makan Malam Graduasi UTS 2023 yang diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Pada majlis tersebut, 120 graduan UTS menerima anugerah kecemerlangan kepimpinan LEAD. Anugerah itu bukti komitmen, dedikasi dan kepimpinan mereka yang ditunjukkan melalui penyertaan dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. LEAD bukan sahaja mencerminkan kehebatan akademik tetapi turut menekankan kepentingan kepimpinan dan kecerdasan emosi. Masalah sosial yang menjerumus golongan muda terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah menjadi kebimbangan kerajaan ketika ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah tidak mahu isu tersebut menjadi keruntuhan moral sehingga menggelapkan masa depan mereka. Sebagai langkah mengelak terjebak dengan penyalahgunaan dadah, golongan muda disaran untuk aktif terlibat dalam aktiviti sukan dan riadah. Ini menjadikan masa terluang mereka sentiasa dipenuhi, seterusnya dapat menghindari dari terpengaruh dengan kegiatan tidak sihat. Bahkan sukan katanya berupaya meningkatkan tahap kesihatan. Beliau berucap ketika merasmikan pertandingan badminton individu tertutup Limbang Lawas, Piala Timbalan Menteri Pengangkutan di Dewan Kampung Patiambun, Limbang. Kehidupan seorang penjawat awam khususnya guru di sekolah diumpamakan seperti datang diundang, pulang dikenang. Justru seorang guru haruslah sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik tanpa meninggalkan nama buruk. Pulang dikenang. Sebagai penjawat awam, sepanjang kita menabur perkhidmatan, ada dua. Kita ingin diingati. Yang pertama, kita diingat atas jasa dan juga sumbangan kita. Yang kedua, atas musibah ataupun kemudaratan yang kita laksanakan sepanjang perkhidmatan kita. Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebau Fred Entau berkata demikian semasa berucap meraihkan persaraan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Muput, Tony Madub. Cikgu Tony berkhidmat sebagai guru selama 36 tahun sejak 1988 dan telah membuktikan beliau seorang penjawat awam cemerlang dengan mendapat pelbagai anugerah sepanjang perkhidmatannya. Apa perancangan saya sendiri. Sebab itulah kalau di Muput, saya mula masuk 17 Januari, saya dah buat kerangka 1, kerangka 2. Itu saja yang saya guna sampai tamat 12. Itu saja perancangan saya. Berketurunan Bisaya dari daerah Limbang, Cikgu Tony juga merupakan pengerusi Persatuan Bisaya Sarawak Cawangan Bintulu. Beliau juga antara guru besar yang aktif serta mempunyai hubungan baik dengan pelbagai pihak termasuk RTM Bintulu. 4 penghuni sebuah rumah di Jalan 1 Lunduk terselamat dalam kebakaran pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, kejadian tersebut menyebabkan rumah setingkat terbabit terbakar 80%. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 7.58 pagi. Seramai 11 anggota dengan sebuah jentera pemadam dan 2 anggota EMRS dengan sebuah kenderaan dari Balai Bomba dan Penyelamat Lunduk digegaskan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dilakukan menggunakan sumber air dari pili berdekatan dan operasi tamat sepenuhnya pukul 8.20 pagi. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih disiasat. Sementara itu di Limbang, seorang bayi perempuan berumur 12 bulan dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun antara 7 yang terselamat dalam kebakaran rumah yang berlaku di Kampung Binjai, Jalan Meritam awal pagi tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 7 Limbang, Ramlan Merajan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 1.09 pagi. Sepasukan anggota dikerah bersama jentera ke lokasi kejadian sejauh 23 km. Pihaknya mendapati rumah terbabit hampir 90% terbakar. Dedahnya ketiadaan sumber air pili bomba menyukarkan operasi pemadaman yang memasa pasukan bomba bekerja hampir 2 jam memadamkan kebakaran. Turut membantu pasukan bomba sukarela bakti gabungan 5 kampung.
Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Vi.